forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan PM Anwar. PM tak goyah, komplot pengigau nak jejas kestabilan kerajaan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilihat tidak goyah dengan barang komplot yang dikatakan untuk menjejas kestabilan pentadbirannya sebagai dibuat oleh pengigau yang tak sepatutnya dilayan. Ditemui pemberita selepas sambutan Hari Buruh Peringkat Persekutuan di Putrajaya. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir terhadap kenyataan ini. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Saya terpanggil juga untuk menjelaskan bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memperakui bahawa wujudnya komplot untuk menjatuhkan kerajaan. Cuma saya terfikir kalau kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut tentang menjatuhkan kerajaan, itu bahaya. Kerajaan ini adalah kerajaan Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, kerajaan Malaysia, saudara. Sebab itu saya menegur teman-teman, jangan membuat kenyataan kita jatuhkan kerajaan. Tak boleh, saudara. Itu bertentangan dengan perlembagaan negara. Nak jatuhkan Perdana Menteri, itu persoalan lain. Adanya wujud, usaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri, nak buat usaha tak percaya, itu dibenarkan dalam landscape politik demokrasi. Tak ada masalah. Cuma jangan mengatakan nak jatuhkan kerajaan. Sebab bila Perdana Menteri dah mengatakan bahawa wujudnya komplot untuk menjatuhkan kerajaan, ini mengundang masalah kepada mereka yang bersekongkol. Kerana tentulah yang bawa Perdana Menteri dan kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh beliau boleh mengambil tindakan. Nak menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri tak ada masalah. Tetapi jatuh kerajaan tu yang saya pertikaikan, saudara. Kerana menurut Anwar Ibrahim, dia kata ada memang wujud. Tapi untuk menjatuhkan kerajaan. Namun katanya komplot itu tidak ada asas yang kukuh. Komplot itu memang ada. Tapi ada asas katanya wujudnya. Cuma mereka tidak mempunyai asas yang kukuh untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi untuk itu katanya kerajaan Madani ini akan terus bekerja. Kalau tak ada komplot, maka mereka nak buat kerja apa katanya. Betul juga Parti Pembangkang. Jadi biarlah mereka nak kata apa pun. Setiap bulan katanya ada saja strategi. Sedia. Terpulanglah. Tapi tak sebut nama siapa pun. Jadi bagaimanapun Datuk Seri Anwar Ibrahim dia yakin. InsyaAllah setakat yang pihaknya memantau keadaan cukup kuat. Yang penting bagi Anwar Ibrahim, yang penting katanya Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS, termasuk yang lain seperti Parti Warisan, yang empat ini komitmennya cukup jelas terhadap kerajaan perpaduan ini. Jadi tugas mereka setiap bulan mereka akan atur strategi, cuba jatuhkan kerajaan. Dia kata insyaAllah setakat yang kita pantau keadaan cukup kuat. Itu katanya dalam sewaktu berucap apabila ditanya oleh wartawan sempena hari sambutan Hari Pekerja di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, saudara. Dan menurut Perdana Menteri, gabungan empat parti ini dalam kerajaan perpaduan cukup kuat dan berupaya untuk menangkis komplot mahu menjatuhkan kerajaan. Yang penting katanya Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, GPS, mantap. Itu saya, saudara. Bagaimanapun katanya dia menyerulah agar warga bekerjalah sebaris sesama dengan pimpinan hari ini untuk memerangi rasuah. Kalau mahu ekonomi berkembang dan hasilnya terus berkembang, kita kena lawan dan hapuskan perasuah besar. Itu yang sebenarnya, saudara. Sebab itu saya katakan bahawa apa yang dilontarkan, apa yang dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Anwar Ibrahim, khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, tidak menyenangkan pihak-pihak tertentu. Sebab itu mereka merasakan cara yang terbaik adalah mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada anjung kuasa Seri Perdana. Itu saja, saudara. Cuma, saudara, saya nak bagi tahu, saudara, janganlah pula kita menyalahkan rakyat. Sebab saya dengar banyak kenyataan-kenyataan ini, mereka menyalahkan rakyat. Kerana tidak sekata dalam memilih parti-parti politik untuk diberi kesempatan menerajui kerajaan. Kerana jangan lupa, saudara, Parti Pakatan Harapan dapat 82 kursi. Parti Perikatan Nasional dapat 74 kursi.
Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional dapat 30 kursi. Dan JRS 31 kursi tak silap saya. Begitu juga di GPS. Jadi semua parti-parti yang ada dalam negara kita dalam musim pilihan raya yang lalu, pilihan raya yang ke-15, tidak ada dominan. Ini saya nak jelaskan sekali lagi supaya jangan orang mengulang-ulang berkali-kali mengatakan bahawa ini kerajaan cetusan Yang Bertuan Agong. Ini kerajaan Tuan Agong itu pasti. Jangan sesiapa mau menjatuhkannya. Tetapi, saudara, bila tidak ada parti yang dominan yang boleh membentuk kerajaan. Dunia Mahmulia, tuanku, saya nak jelaskan sekali lagi supaya jangan kita berkali-kali bercakap benda yang sama lah kali orang bosan. Akhirnya tuanku memanggil dua parti yang besar. Yang bukan besar kerana parti itu besar. Tidak, saudara, kerana memenangi kerusi yang banyak. Iaitu Parti Perpaduan, Pakatan Harapan dapat 82 kursi dan Perikatan Nasional 74. Di sinilah bermulanya berlaku apabila Perikatan Nasional tanda. Dan akhirnya Duli Yang Mahmulia Tuan Agong menyarankan agar dibentuk juga kerajaan. Kalau tidak nanti dalam keadaan hang parlimen. Keadaan parlimen yang tergantung tidak boleh pembentukan kerajaan. Ini bahaya pada negara, bahaya pada rakyat. Akhirnya disantuni UMNO. UMNO Barisan Nasional setuju dengan 30 kursi. Dapatlah Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu yang memimpin Pakatan Harapan membentuk kerajaan dengan jumlah kerusi pada mulanya 112. Ada majoriti sikit, saudara. Dan kemudian datang pula gabungan parti daripada Sarawak. Menjadi pengukuh. Begitu juga dengan gabungan Parti Sabah. Ini realiti, saudara. Soal pelantikan Perdana Menteri, ini kadang-kadang saya hairan juga. Mereka yang bijak sangat bercakap soal politik dan sebagainya, saya hairan apabila mereka menempelak. Bukankah di bawah perlembagaan negara menyatakan bahawa pelantikan Perdana Menteri itu adalah hak prerogatif Duli Yang Mahmulia Tuan Agong. Itu hak mutlak, tak siapa boleh cabar. Tak siapa boleh pertikaikan. Siapa sahaja yang pada fikiran Duli Yang Mahmulia Tuan Agong boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli parlimen sejumlah 222 orang. Ini kena jelas, saudara. Soal kerajaan perpaduan yang disebut kerajaan madani lah, pada apa semua, itu soal lain. Soal jawatan Perdana Menteri ini, itu hak mutlak agung. Jadi kalau kita nak mencabar, boleh dicabar hanya melalui undian di parlimen. Dan sebab itu, dulu kita ada 3 Perdana Menteri sebelum ini. Iaitu Tun Dr. Mahathir yang membentuk kerajaan Pakatan Harapan dulu. Akhirnya beliau munduri dan lepas itu langkah Sheraton naik Tan Sri Muhyiddin. Yang tidak mahu membawa usul kepercayaan di parlimen itu, maka tergantung. Itu yang rakyat terkurung dan sebagainya begitu lama. Dan akhirnya setelah menyedari bahawa beliau tidak mendapat sokongan, maka dia meletak jawatan. Naik pula Datuk Seri Ismail Sabri. Juga diyakini tidak mempunyai sokongan majoriti. Lepas saja pilihan raya, bila mengatakan bahawa UMNO ugut Datuk Seri Ismail Sabri untuk buat pilihan raya, kalau tidak mereka akan tarik sokongan, saya kata tak ada benda itu. Memang pertikaian warga UMNO kecewa dengan sikap Datuk Seri Ismail Sabri melengah-lengahkan tarikh pilihan raya apabila UMNO menuntut disegerakan pilihan raya diadakan. Kesan daripada kemenangan kejayaan UMNO Barisan Nasional di Melaka dan Johor. Itu kena jelas, saudara. Dan waktu itu memanglah Datuk Seri Najib masih lagi di luar, tidak berada dalam penjara lagi waktu itu. Rasa yakin UMNO. Sebab itu minta Datuk Seri Ismail Sabri sebagai naib Presiden UMNO. Tapi bila orang kata UMNO tekan Ismail Sabri, mesti adakan pilihan raya. Kalau tidak nak usul tarik sokongan. Saya kata tak betul tu. Jadi bagaimanapun, okey, kita buat pilihan raya. Bila pilihan raya, rakyat muak dengan sikap pemimpin sebenarnya. Mereka bukan muak dengan parti politik. Mereka muak dengan adanya percaturan politik yang berterusan, tak berhenti-henti. Kemudian ada pula elemen, nanti kita tengoklah elemen duit dan sebagainya. Saya melihat wang bukanlah berarti segala-galanya, tetapi kemuakan, kebencian rakyat pada pimpinan. Saya tegur tentang pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional. Yang selama ini bila anda jadi wakil rakyat, anda tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Sebab itu walaupun
Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi merubah, melakukan islah, dilantik ahli-ahli yang baru, muka-muka baru sebagai calon, keyakinan rakyat masa itu dah goyah. Ditambah pula lagi berlakunya sabotaj di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO yang tak dapat jawatan. Akhirnya berlakulah apa yang terjadi. UMNO pun kuyup, cuma dapat 36 kursi saja. Daripada sebelum itu UMNO dapat 54 kursi dan menjadikan UMNO antara parti yang sedikit kecil berbanding dengan PAS, DAP dan Parti Keadilan. Itu realiti saya. Tetapi soal pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh dipertikaikan. Kerana itu kuasa, bukalah perlembagaan manapun. Dan kalau mahu mencabarnya, maka bawalah ke Parlimen. Dan ini juga telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata bawalah, tak ada masalah. Sebab sebaik saja beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, beliau membuka Parlimen. Dan waktu diadakan pemilihan untuk jawatan speaker, itu indikasi pertama. Apakah beliau akan mendapat sokongan daripada kalangan ahli-ahli Parlimen seramai 222 orang itu. Maka waktu itu sahaja pelantikan calon daripada Pakatan Harapan, calon daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan itu Datuk Seri Johari Abdul mendapat 148 sokongan di kalangan ahli Dewan Rakyat. Yang ini memeranjatkan pimpinan daripada Perikatan Nasional. Jadi 148 tolak, kalau 222 tolak 148, ertinya Perikatan Nasional kekal dengan 74. Memang pun mereka cuma ada 74 kursi dan tidak boleh membentuk kerajaan. Samping itu, macam mana nak katakan Datuk Anwar Ibrahim tidak ada sokongan? Dan sebab itu tidak ada pula sebarang cadangan daripada mereka untuk mengusulkan supaya ada undian terhadap keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tak ada pengundian. Tetapi untuk jawatan Speaker Dewan Rakyat, ada undian belah bagi. Dan 148 yang menggambarkan bahawa ada 2/3 majoriti di Parlimen yang menyokong sekarang ni. Jadi berdasar daripada itulah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin beliau mempunyai sokongan 2/3. Kalau rasa tak sesuai, kalau rasa tak setuju, kalau rasa anda kuat, punya jumlah kewangan yang cukup, tak ada masalah. Tidak ada masalah, Parlimen akan bersidang. Saya rasa tak tahu, rasa bulan Mei ni. Rasanya Parlimen akan bersidang. Bawalah usaha undi tak percaya. Cukuplah kita mempertikaikan keabsahan pada menteri. Sebab ini juga menyangkut tentang kehidupan rakyat. Apabila kestabilan politik tidak terlaksana, maka pastilah ia akan menjerut rakyat dalam lubuk derita yang berpanjangan. Jangan lupa saudara, sejak daripada pilihan raya pilihan raya yang ke-14, 2018 dulu, keadaan politik yang tidak stabil. Kerajaan Dr. Mahathir, cuma pimpinan Dr. Mahathir 22 bulan. Kemudian kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin 17 bulan. Kemudian kerajaan pimpinan Dr. Sauri. Dalam keadaan begitu, pelabur tak datang. Bila pelabur tak datang, tidak ada sumber untuk pekerjaan pada rakyat. Akhirnya rakyat yang terus terjelepuk di bawah masalah ekonomi. Bagi saya, kalau mereka mengkhianati kestabilan politik, saya melihat ada bahawa mereka mengkhianati rakyat. Mereka bukan hanya mengkhianati negara, mereka juga mengkhianati rakyat dan diri sendiri. Sepatutnya biarlah. Kalau rasa tak setuju, kalau you ada kekuatan, tak payah cerita dengan orang. Perlu apa digembar-gemburkan? Saya pun tak faham. Sebab kalau gembar-gembur, kalau nak adakan pilihan raya. Ini keputusan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, 222 orang. Jumpalah dia orang. Kalau kamu punya banyak wang, berbilion-bilion, belilah dalam scheme of thing dan sebagainya. Biar rakyat melihat bagaimana jeleknya, bagaimana kotornya politik negara kita ni. Apabila wakil-wakil rakyat yang rakyat pilih dengan penuh keikhlasan, rakyat yakin dan percaya menghantar mereka ke Parlimen, dan mereka terus menghakiskan impian dan juga keyakinan rakyat, kepercayaan rakyat. Siapa saja saya lihat kalau berada di Parlimen masih lagi mau mengkocak-kacikkan, mewujudkan keadaan yang tidak stabil di Parlimen itu, mereka khianat pada rakyat. Itu jelas.
Okey tuan-tuan, komen saya lah. Kita tahu geng PN ni masih ada hati. Dia orang nak tebuk atap. Dia orang takkan berputus asa punya untuk tebuk atap kerana pemimpin-pemimpin PN telah didakwa. Mereka takut. Apabila mereka didakwa, mereka akan jatuhkan hukuman nanti. So, dia orang takutlah. Kerana Muhyiddin sendiri pun telah didakwa 7 pertuduhan. Memberikan hampir 400 juta. So, jadi Muhyiddin Yassin dah takut. So, dia orang ni tak akan berputus asa untuk cuba jatuhkan PMX Anwar. Tapi kita berharap supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti berhati-hati dalam memantau mereka ini. Kerana apabila dulu tebuk atap syaritan dulu pun dah pernah berlaku. So, benda ni memang tak boleh main-main lah. Kena betul-betul pantau lah. Kerana apa-apa boleh berjadi. So, kerjaan perpaduan sesama kita kena saling kerjasama lah. Jangan bergaduh sesama sendiri. So, dengan apabila upah baik dalam kerjaan perpaduan ni, baru kerajaan dapat bertahan sampai 5 tahun. So, kita berharap semua dapat saling hormat menghormati antara satu sama lain dalam kerjaan perpaduan ni. Okey, mari kita terus sokong kerajaan perpaduan dan PMA kita Anwar Ibrahim. Semoga tebuk atap ni tidak akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum.